Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya, dengan limpah rahmatnya, dengan keberkatannya dapat kita duduk sama-sama dalam majlis yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, majlis turunnya keberkatan sakinah, dan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan setiap peserta majlis itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadat kita dan masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Apa khabar semua, sihat? Yang lain semua, haji-haji lain semua. Mami tak ada? Ha? Oh, betul. Imam sihat Imam? Okay, yang lain-lain juga, perempuan juga jadi bulan lepas saya tak ada lah sebab tak berapa sihat hari tu. InsyaAllah kita dapat jumpa, Alhamdulillah kita dapat jumpa malam ni juga. Okay, insyaAllah 2 bulan yang lepas saya ada terangkan berkenaan dengan sedikit mukadimah berkenaan dengan kenali waris-waris kita. Kenapa dalam harta pusaka, dalam ilmu faraid ni kita kena tahu ahli waris kita. Setiap orang Islam kena tahu. Dia mesti kena tahu ahli waris dia. Sebab apa? Sebab kita takut apabila kematian ibu kita, bapa kita, suami ataupun isteri ataupun anak-anak kita takut harta yang kita bagi itu tersalah kita bagi. Contohnya anak angkat. Ramai orang yang bela anak angkat, tapi malangnya mereka ni memang tak tahu langsung status berkenaan dengan harta pusaka. Langsung tak tahu. Sebab itu bila banyak kes yang saya dapat di KL, di kawasan Cerah sana tu, berkenaan dengan anak angkat ni, bila meninggalnya bapa angkat, harta bapa angkat ni dia terus bagi kepada anak angkat. Boleh ke tak? Tak boleh, haram hukumnya. Sebab anak angkat tidak memiliki satu sen pun harta daripada bapa angkat ni. Takkan dapat. Jadi kita ni, isteri ni dia tahu itu memang anak angkat dia. Gatal-gatal bagi juga. Yang lebih teruk sebab apa dia bagi? Sebab bin anak angkat tu telah dibinkan kepada bapa angkat. Ni lagi satu hari biru. Jam langsung, jam crank kata orang. Jadi ini dosa bertambah-tambah. Dosa membinkan anak angkat tu atas nama dia, dan dosa dalam pemilikan harta pusaka tu sendiri. Tuan-tuan, itu kita kena faham sungguh-sungguh. Anak angkat bukan anak kita. Dia bukan nasab kita. Sebab itu bila kita berada dalam golongan yang mana kita bela anak angkat. Saya bukan nak salahkan sesiapa-sesiapa, tuan-tuan. Ini kita sebagai pedoman kita. Ramai kes yang saya dapat. Bila saya mengajar, Ustaz, saya ni anak angkat dah lama, Ustaz. Memang arwah bapa angkat saya tu memang membinkan, ubuh nama dia sebagai bapa, kan. Tapi mujurlah saya ni faham, Ustaz, bila berlaku kematian pada arwah hari tu, memang saya beritahu pada mak angkat saya bahawa saya ni tak memiliki harta daripada bapa angkat. So kalau dia tak dapat, apa perlu kita bagi dia? Macam ni cara kita nak bagi anak angkat ni? Cara terbaik kita buat hibah. Betul lah, dah belajar, Alhamdulillah, bagus, kan. Cara yang terbaik adalah hibah lah. So, masyarakat kita memang tak pernah buat hibah pun, bagi juga. Lepas tu bila adik-beradik masuk campur, adik-beradik ada hak doang. Adik-beradik ni marahlah kakak ni, kata begitu, kakak ada anak angkat tak boleh memiliki harta pusaka ni, kak. Dia degil juga, dia lawan kakak angkat dia, abang angkat dia, kata tak boleh, ini anak aku, tengok bin. Padahal dia tahu bahawa itu adalah anak angkat dia, memang telah membinkan atas nama dia. Dan dosa banyak berlaku, tuan-tuan, dekat sini.
Yang kes yang baru-baru ni saya dapat di mana satu orang lelaki ni dia berkahwin dengan perempuan. Satu orang perempuan dia kahwin. Pada masa dia kahwin tu dia tak tahu bahawa yang jadi wali tu adalah bapa angkat. Boleh ke tak bapa angkat jadi wali? Tak boleh. Anak dah keluar 3 orang. Allahu Rabbi. Dia kahwin di Singapura. Majlis agama sana kahwinkan. Majlis agama tahu tak? Mana tahu bin atas nama bapa angkat? Mana kita tahu? Semua IC, semua sijil lahir, semua atas nama bapa dia. Memang betul lah kan? Macam kita ambil anak angkat daripada kecil. Kan? Kita ambil main ambil aja daripada mana-mana bakul sampah ke apa, memang kita ambil. Tuan-tuan jangan ingat mudah ambil anak angkat ni. Tanggungjawabnya berat. Kalau kita tak tahu status anak angkat tu sendiri, boleh jadi anak angkat itu, maaf cakap, dia anak yang tak sah taraf. Lagi berat. Lagi berat. Dia punya status pemilikan harta pusaka tu lain daripada anak angkat, dia beza. Anak tak sah taraf, anak angkat yang kita ambil yang tak sah taraf, dengan anak angkat yang kita tahu daripada kakak angkat kita, kakak kita sendiri, kita bagi pada dia, lain pemilikan dia. Anak tak sah taraf ni ada satu keluarga bela di Ceras, dia jumpa saya gitu. Saya pernah cerita dulu, tak saya. Dia kata saya bela anak angkat, anak tak sah taraf ni ustaz, anak angkat saya. Saya cerita pada dia, kalau dia meninggal, anak ni dah besar, dah tingkatan 4, tingkatan 5. Kalau anak angkat ni meninggal, siapa waris dia? Siapa waris dia tuan? Mana ada bapa, mana ada bapa yang sah, mak yang sah. Siapa nak bagi harta pusaka pada anak ni? Siapa? Mak yang melahirkan dia, itu je. Bapa lelaki yang bersama dengan perempuan ni yang melahirkan dia ni, bapa ni tak payah pergi buang jauh-jauh, tak apa. Sebab harta anak yang tak sah taraf ni dia akan bagi kepada perempuan yang melahirkan dia. Itu je dengan kerabat-kerabat dia. Sebab itu kena faham betul-betul. Sebab itu saya beritahu hari tu, ada seorang lelaki tu jemaah, dia kata, tuan kena hati-hati. Bila anak ni meninggal, tuan pun tak dapat. Tuan ambil harta dia, habislah. Bergelumang dengan dosa, makan duit haram saja. Sebab dia memang anak angkat tuan. Dan harta, semua harta dia, kata ada harta 1 juta, 2 juta harta dia. Semua harta itu dimiliki oleh perempuan yang melahirkan dia. Sebenarnya bukan ibu dia pun. Betul tak? Walaupun pada zahirnya dia melahirkan. Sebab tak ada ikatan yang sah. Dia saja yang dapat. Dan perempuan yang melahirkan ini saja, bila dia meninggal, siapa warisnya? Tu anak yang tak sah taraf tadi adalah waris dia. Katakanlah dia ada anak yang lain, pernikahan daripada yang sah, ada 5 orang anak. Bila dia meninggal, semua orang anak 5 orang tu kena tahu bahawa dia ada satu lagi waris, iaitu anak yang pertama daripada perempuan ni punya. Berat kan? Kalau kita tak tahu, habislah kita terlibat dalam makan duit haram saja. Semua terlibat. Ada satu kes ustaz, adik-beradik kami tak tahu. Dia kadang-kadang orang yang anak angkat ni, dia bela seorang, lepas tu dia ada anak sendiri. Tak? Jadi yang anak isteri ni saja tahu yang itu anak angkat. Dia tak beritahu adik-beradik yang sah ni. Dia tak beritahu. Jadi bila berlaku kematian suami, bapa ni, mak ni bagi je pada adik-beradik. Adik-beradik yang lain tak tahu, itu abang aku. Jadi bila isteri ni bagi saja pada anak angkat ni, yang dia seorang tahu, maka dia terlibat dalam makan duit haram. Adik-beradik yang lain tak terlibat. Tuan-tuan, ada kes di Bandar Tun Razak tu. Allahu Rabbi. Kesian. Sebab itu dalam kes mengenal ahli waris ni sangat penting. Supaya kita tak terlibat, salah satu fungsi dia, supaya kita tidak terlibat dalam memakan harta yang batil. Ya Allah cerita dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan ataupun gunakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, yang salah. Ini peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena hati-hati. Lagi apa sebab kita nak kenali waris kita? Apa sebab lain? Supaya pembahagian tu dibuat dengan betul. Bila waris kita, katakanlah aku ada anak perempuan seorang, suami meninggal, isteri ni dia kata, ada juga isteri ni dia kata, tuan, saya punya waris saya ni, saya isteri dengan anak perempuan saya, itu je lah. Dia tak tahu bahawa adik-beradik juga ada hak.
So bila dia menafikan hak dia, maka isteri ni bergulung dengan dosa juga. So kena faham. Ada orang bujang meninggal, adik-beradik dia pakat semua ada. Dia ni tak kahwin. Dia macam anak dara lah, anak dara tua lah kata, perempuan, satu orang perempuan tak kahwin. Dia meninggal, harta banyak. Dia seorang pegawai besar. Jadi bila cek-cek, tengok isteri tak ada. Rupa-rupanya dia ada seorang bapa. Bapaknya ni memang dah tinggalkan dia orang beradik, 5 beradik ni. Dia orang, bapak ni memang pergi jauh selepas kematian isteri ni. Dia kahwin lain. Anak-anak dia tak boleh terima dia kahwin lain, buang dia. Jadi siapakah milik mutlak apabila kakak ni yang tak kahwin ni meninggal dunia? Bapa dia 100%. Bukan adik-beradik. Adik-beradik pakat berebut. Kata, Ustaz, berapa yang kami dapat ni Ustaz? Saya tanya dia, ibu mana? Ibu meninggal Ustaz. Bapa kami ni susah nak cakap Ustaz. Dia ni dah buang kami sebab selepas dia kahwin tu, kami tak setuju dia kahwin. Jadi dia kahwin lari, entah mana Ustaz, kami pun tak tahu. Dia hidup lagi tak? Hidup Ustaz. Dia hidup, harta kakak engkau 100% dimiliki oleh bapa engkau. Padan muka engkau. Berebut sangat. Situ dalam kes ni kena tahu. Kita adik-beradik pakat bagi-bagikan harta kakak kita tu, harta kakak kita banyak, beratus ribu. Kita juga bergelombang dengan dosa. Kena hati-hati kat sini. Situ pentingnya mengenal ahli keluarga ni, ahli waris kita ni. Lagi apa? Lagi kenapa kita kena tahu? Bila katakanlah arwah ini ada rumah, ada tanah, bagaimana kita nak tukarkan rumah itu kepada ahli waris kita? Kalau kita tak tahu ahli waris tu siapa. Ni pentingnya. Kalau kita tak tahu ahli waris kita, rumah tu tak boleh tukar milik. Walaupun ada 10 biji sekalipun. Sebab apa? Syarat utama nak tukar milik, mesti dapat persetujuan dari semua waris-waris ni. Dia ada sign borang dia tu. Sebab itu kalau kita tak tahu waris kita, nak buat tukar milik pun kita tak boleh. Nak tukar tanah, sebab itu tanah kita bereka-eka, tak dapat ditukar milik kan. Rumah-rumah, sebab itu harta kita ni 90 bilion termasuk rumah, termasuk tanah yang dibekukan. Sebab kita tak kenal, tak tahu nak cari mana waris aku. Kebetulan memang adik-beradik 8 orang bergaduh bagi anak rak. Bila kematian bapa dia orang ni, adik-beradik ni tak ngam. Jadi apa perlu buat? Tak dapat tidak, kena baik balik. Untuk tukar harta arwah ni daripada harta arwah ni kepada adik-beradik punya harta. Jadi mereka yang baik ni kena baik. Mereka yang dah bergaduh ni kena baik semula untuk dapat kata sepakat. Jangan main-main. Kita bergaduh bagi anak rak, tapi akhirnya bila bab harta pusaka kena baik. Bila kita tak baik, sampai tu sudah harta pusaka tu punah ranah. Banyak kes ni berlaku. Sebab itu kita nak buat permohonan ke pusaka kecil. Saya belum terangkan permohonan perundangan ke pusaka kecil. Macam mana cara nak buat. Tuan-tuan nak key in dalam sistem tu pun nak kena tahu berapa banyak ahli waris dalam tu. Tertinggal seorang habis. Jahanam lah jawabnya. Sebab itu kena tahu semua ahli waris sebelum tuan-tuan meninggal. Lebih-lebih lagi yang saya beritahu hari tu, yang mana mereka ni berkahwin lebih daripada seorang. Ya Abang Mi? Assalamualaikum Abang Mi. Lama, long time no see Macam lama sangat lah, baru 2 bulan je kan. Siap Abang Mi Bukan maksud saya, bukan mereka ni kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Bukan. Mereka ni kahwin seorang meninggal. Bila kahwin seorang meninggal, dia ada 2 orang anak. Kahwin kali kedua, bercerai. Ada 2 orang anak. Kahwin ketiga, suami itu meninggal. Isteri yang ketiga ni hidup lagi. Jadi bila suami ni meninggal, siapa warisnya? Siapa warisnya? Anak daripada isteri yang ketiga tadi yang masih hidup, isteri dia. Anak bersama isteri dia yang hidup tu ada 2 orang. Lagi? Ini 2 orang, 4 orang. Isteri yang terdahulu juga adalah waris. Ada orang menafikan hak, ataupun sama ada dia jahil ataupun sebaliknya, maka dia bergelumang dengan dosa. Pergi ke pusaka kecil, dia declare, tuan, ni waris saya lah. Suami saya meninggal, mak ayah tak ada. Anak bersama kami, suami isteri.
So pusaka kecil kata apa? Okey, cukup lah. Cukup lah. So pusaka kecil tahu tak dia ada anak lagi 4 orang daripada isteri yang terdahulu? Dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu. So isteri ni kena declare. Bila isteri ni jahil tentang bab ni, habis lah. Punah ranah jawabnya. Kalau nasib tak baik, 4 orang anak ni buat report polis, masak dia ke dalam dia. Dia ada akta yang mana isteri ini menafikan hak-hak anak angkat isteri ni. Dan sebab suami ni, 4 orang anak ni dia panggil, apa status daripada anak yang pertama, kedua daripada isteri itu? Apa status dia dengan anak ni? Status suami, hubungan suami dengan anak ni. Apa hubungan dia? Anak kan? Anak sebapa. Anak sebapa, kita panggil ni anak satu bapa lain ibu lah. Tapi dalam ilmu faraid dia panggil anak sebapa. Anak daripada isteri yang hidup ni tadi, dia panggil ibu bapa. Anak seibu sebapa. Sebab itu anak dia. Anak seibu sebapa. Tapi anak daripada berlainan ibu ni dia panggil sebapa. Anak sebapa. Juga ada hak dalam pewarisan harta pusaka ni. Okey. Kalau isteri ni meninggal, isteri yang baru ni meninggal, siapa warisnya? Isteri yang baru yang meninggal kan, dia ada 2 orang anak dengan suami dia, itu waris dia. Suami dia pun ada waris. Anak daripada isteri arwah, isteri suami ini, adakah waris? Macam bukan, dia bukan waris kalau isteri dia meninggal. Isteri yang ketiga tadi meninggal, kalau dia meninggal, anak daripada suami punya anak ni tadi bukan waris. Dia panggil anak angkat. Ya, anak angkat pula. Anak tiri. Astagfirullahaladzim. Anak tiri. Abang Ming nak gila kepala. Kan? Boleh? Cakap dia tak faham dah. Sekali lagi. Okey, begini. Tadi saya sebut tadi, suami dia kahwin kali pertama, meninggal. Isteri ada 2 anak. Kahwin kali kedua, bercerai. Ada 2 anak. Kahwin kali ketiga, suami ni meninggal. Bila suami meninggal, semua anak daripada isteri pertama tu adalah waris, dan anak yang isteri yang masih hidup ni ada 2 orang pun waris dengan isteri. Tapi kalau isteri yang ketiga ni meninggal, kalau dia meninggal, siapa warisnya? Warisnya 2 orang anak daripada suami yang masih lagi hidup ni. Suami, anak yang suami punya anak tadi, bukan. Dia panggil anak tiri. Kena faham sungguh-sungguh. Ini tonton bantai pula anak tiri pula waris lah. Keren, jam keren nama dia. Tonton kena faham tu. Itu memang betul anak angkat. Ada juga yang tanya saya, kalau suami ni kahwin 4, meninggal isteri yang kedua. Adakah isteri-isteri ni juga adalah waris? Macam mana? Dia bukan suami meninggal Suami ni ada 4 orang. Ada 4 orang isteri. Yang meninggal ni isteri nombor 2. Siapa waris isteri yang kedua ni? Suami, anak dia. Madu-madu, anak madu-madu dengan madu-madu ni. Betul tak ada? Alhamdulillah, bagus. Sebab ada orang kata, Ustaz, madu saya ni waris juga ke? Kan? Bukan. Isteri antara isteri yang lain, dia tak ada kena-mengena. Dia bukan waris pun. Dia madu saja. Ingat madu bukan semuanya penawar. Ingat. Madu juga ada racun dia. Kan? Gurau je. Jangan risau pula nak kahwin lagi kan. Gurau. Jadi madu-madu ni tak ada kena-mengena. Kalau dia meninggal, anak dia dengan suami dia je. Kalau dia meninggal. Tapi kalau suami meninggal, semua ni madu. Semua ni madu pula. Semua ni waris, memang madu lah. Semua ni waris. Kalau ada, setiap seorang ni ada 10 anak. Jenuh. 10 kali 4, 40. 44 orang. Lagilah jam. Tuan-tuan, 44 orang.
Jam crank betul. Oh, ikut saya. Lagi 44 orang lagi, kalau ada bapa mertua, mak mertua lagi, diorang juga akan masuk. Dekat nak 50 orang lah waris dia. Boleh? Sebab sedikit lah. Sebab itu nak kenal waris ni sangat penting. Sebab kita takut kita memakan harta yang haram. Pernah saya cerita dulu kan, di Shah Alam, di PJ, mereka ni bagi kepada anak perempuan mereka saja. Padahal 30 tahun bergelumang dengan dosa. Padahal mereka ini kalau 3 orang anak perempuan ataupun semua anak perempuan, waris-waris lain tak ada, anak perempuan ni cuma dapat 2/3 saja. Fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak. Apabila kamu ada anak lebih daripada 2 anak perempuan, maka mereka ini mendapat 2/3. 1/3 lagi dia akan pergi kepada adik-beradik. Ini adik-beradik pun tak ada. Dia akan pergi kepada anak saudara lelaki. Pun tak ada. Dia akan pergi kepada pakcik. Dia akan pergi kepada sepupu lelaki. Dia akan pergi kepada cucu. Semua tak ada, ustaz. Kami tibailah 3-3 adik-beradik. Kami senyum lebar lah. Rupanya malang nasib. Ada satu lagi waris kau. Siapa, ustaz? Baitul Mal adalah waris kau. 1/3 daripada duit Baitul Mal. Banyak tu 1/3 daripada 1 juta. 100,000 juga tu. Dia tibai semua duit Baitul Mal, kenyang perut. Sebab kita jahil, kita tak faham. Kena bagi tetap kena bagi. Walaupun kau dah ambil semua dah harta dia, kau kena pulangkan balik. Berhutang kau kena berhutang. Baik itu duit yang haram bagi kau. Sebab sedikit. Okey, hari ni saya, kalau ada soalan tanya. Tanya apa jenis soalan pun tak apa. Berkenaan dengan hibah ke, wasiat ke, pengiraan ke, insya-Allah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab, insya-Allah. Jangan segan lah. Nak tulis pun boleh. Nak tanya direct pun lagi senang lah. Boleh Abang Mi? Nampak risau Abang Mi? Harta dah banyak tu. Anytime lah, kita ni bakal semua. Bukan bakal haji, bakal jenazah. Okey, insya-Allah. Okey. Ahli waris dalam syariat Islam ni, dalam ilmu faraid ni, dia cuma bagi 25 orang sahaja. Adakah ahli waris ni 25 orang? Tak, dia lebih. Dia bincangkan cuma 25 orang aja, sebab mungkin yang atas-atas tu mungkin dah meninggal. Dia setakat atas, golongan atas, dia setakat apa? Datuk aja. Andainya atas datuk apa? Moyang. Andainya moyang tu hidup, datuk dah meninggal, bapak dah meninggal, dapat tak moyang? Dapat. Walaupun dia tidak ada dalam 25 golongan. Itu kena faham. Sebab itu bila kita buat pembahagian, kalau saya buat pembahagian, saya akan tanya semua. Saya akan tanya moyang hidup. Kadang-kadang, ustaz, apa salah nak tanya moyang? Ustaz, moyang saya dah lama meninggal. Kita tak tahu. Kadang-kadang ada yang moyang jenis umur panjang. Kan ada yang 100 lebih umur dia. Kan? Abang Mi berapa? 82? 45? Okey lah, muda lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Boleh lagi tu. Okey, dia setakat datuk saja. Golongan bawah, dia setakat apa? Setakat cucu saja. Cicit tak ada. Golongan bawah ni cucu, golongan atas setakat datuk saja. Bawah cicit. Bawah cicit, bawah cucu cicit, kan? Bawah lagi pada cicit. Apa dia? Piot. Lain macam bunyi piot bagi kan. Itu saya confused. Ada piot ke piut kan? Piot bunyi tu lain macam tu kan. Piot ada. Katakanlah piot ni ada, ialah macam tadi kalau moyang tu hidup 100 lebih. Golongan piot ni ada lagi. Dia ada lagi hidup ni. Dia tetap dapat. Bawah piot tu, bawah dia apa? Apa dia? Antang-antang. Itu pasal apa?
Itu piut lah. Oh, lagi bawah lagi piut. Dia panggil apa? Antah-antah. Itu bahasa apa? Bahasa apa? Oh, antah-antah. Yang saya tahu lepas piut adalah oneng-oneng. Oneng-oneng. Antah-antah ni saya tak tahu, mungkin lah ada. Ada juga. Yang saya tahu oneng-oneng. Last kali. Kalau katakanlah oneng-oneng ni masih hidup, dia tetap dapat harta pusaka. Antah-antah yang saya tahu oneng-oneng. Lepas oneng-oneng? Ya? Andai-andai. Jam tu, jam. Setahu saya tak ada lagi lah, saya tak tahu. Kalau tuan-tuan tahu nanti beritahu saya. Kalau ada. Ada juga soalan. Yang soalan yang tanya saya ni, budak umur darjah 1 tanya saya. Tuan-tuan tahu apa dia tanya saya? Saya mengajar satu tempat di kawasan desa Seri Petaling. Budak darjah 1 tanya apa tuan-tuan? Ustaz, lepas oneng-oneng apa Ustaz? Jam, aku lagi jam. Oh, bijak dia tuan. Tuan-tuan jangan kata dia merepek ni. Bijak dia. Kita pun tak pernah terfikir nak tanya soalan tu. Saya memang tak boleh jawab lah. Dia kata, adik, Ustaz setakat ni Ustaz tahu oneng-oneng lah. Kalau adik tahu nanti adik beritahu Ustaz. Kan gelak dia. Dan budak dia darjah 1. Dia memang duduk macam ni. Memang dia setiap saya mengajar, memang dia akan ada. Budak ada lebih kurang 4-5 orang. Dia memang cukup minat. Golongan-golongan ni lah patut kita train tuan-tuan. Sebab itu dalam sekolah rendah perlu ada silibus ni. Silibus yang basic. Bukan perlu kepada pengiraan tak. Basic. Harta. Macam bapak meninggal. Ada minum water kan. Anak kita tahu tu tak boleh makan tu atuk. Minum tak boleh tu harta pusaka ayah. Macam tu. Ini kita tidak. Kita tiba minum je. Haram hukumnya. Kita yang dah berumur ni pun tak tahu berkenaan hukum tu. Ini budak lagi lah tak tahu. Tapi kalau diorang diajar dan diasuh macam ni, sampai ketua diorang akan jaga-jaga. Boleh sebab sikit. Nanti bab yang dipanggil, yang tadi golongan tadi dipanggil waris yang tersembunyi dia panggil. Ada satu bab nanti. Banyak tuan-tuan. Dia bukan setakat bab kepada apa tu piut, cucu, cicit, piut, antah-antah. Itu saya tak tahu antah. Mungkin ada kan? Saya tahu oneng-oneng. Dia banyak lagi. Dia golongan daripada anak saudara tadi, bapa saudara tu dia pecahkan lagi. Golongan tersembunyi. Boleh? Okey. Saya terangkan golongan 25 golongan ini, saya terangkan sebelah lelaki. Sebelah lelaki ni ada 15 orang. Sebelah perempuan ada 10 orang. Okey. Yang pertama siapa? Tuan-tuan lah, suami. Ini kena tahulah. Suami ini termasuk dalam golongan apa? Ingat lagi saya ajar dulu. Dia ada 6 golongan yang by hook, by crook, dia tak ada penghijab. Kalau adik-beradik pun, adik-beradik dia golongan pilihan. Kadang dia dapat kan? Kadang dia tak dapat. Kenapa adik-beradik tak dapat? Betul sangat, bagus. Ada anak lelaki ataupun arwah ini masih lagi ada bapa. Dia dua. Sebab ada bapa ataupun anak lelaki. Golongan adik-beradik ni. Bila ada mereka ni adik-beradik, jangan gatal-gatal ambil harta pusaka. Memang dihijab. Walaupun adik-beradik ni ada tak dalam 25 golongan ni? Ada. Dia orang ada. Tapi dia orang sama ada kadang-kadang dia orang dapat, kadang-kadang tak dapat. Bila adik-beradik akan dapat? Bila tak ada anak lelaki ataupun bapa ni tadi. Bila tak ada anak pun sama juga. So kita kena faham dekat situ. Ramai orang Islam kita tuan-tuan, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dekat kampung tu tanah semua. Tanah tu kebetulan, tanah tu arwah adik abang dia. Dia ada 4 orang beradik. Yang meninggal ni anak nombor 2. Anak nombor 2 ni ada anak-anak yang lain tuan-tuan. Bila meninggal dia, adik-beradik yang 3 orang ni pakai ubuh nama, sapu dia punya bahagian ni. Dia orang ambil 3-3 ni masuk. Macam mana dia buat pun saya pun pening kepala juga. Mungkin ada orang dalam ke, Wallahualam. Boleh tak 3-3 ni ambil? Tak boleh. Ini adalah hak waris dia. Dan kena hati-hati. Adik-beradik ni tak kira tuan-tuan, sebab tanah tu banyak.
tanah tu lebih kurang 3-4 ekar. 4 orang, 1 ekar seorang. Banyak. Jadi diorang ambil tanah tu, diorang tak tahu diorang buat macam mana. Diorang buang nama ni, diorang jadikan 3 nama atas 3 ekar tanah ni tadi, 4 ekar ni tadi. Subhanallah Rabbi. Ini semua memang tak ingat nak mati. Tak ingat nak mati. Sebab itu semua adalah hak waris. Waris anak-anak dia semua ada. Boleh okey. Yang pertama adalah suami. Berapa suami dapat? Ingat lagi? Berapa suami dapat? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, kata Allah. Apabila isteri meninggal, berapa suami dapat? Berapa? Tuan-tuan kena tahu dia, tuan-tuan. 1/4? Cantik. Terbaik. Tak payah teragak-agak, tuan-tuan. Patutnya tuan-tuan dah tahu dah ni. 1/2. Bagus. Alhamdulillah. Siapa yang jawab tadi bagus. Terbaik. 1/2. Kalau suami ni meninggal, kalau isteri meninggal, ada anak, suami bukan jadi 1/2. Dia jadi 1/4. Okey, cantik. 1/4. Kenapa tuan-tuan kena tahu ni? Ingat lagi, kenapa tuan-tuan kena tahu ni? Pengiraan ni, kenapa? Kenapa? Begitu juga isteri kena tahu pengiraan dia. Kenapa kena tahu? Supaya tuan-tuan nak buat pembahagian selain daripada faraid dibenarkan. Faham tak? Yang Allah sebut dalam Al-Quran tu, boleh. Tak apa, tak ikut tak apa. Tuan-tuan nak buat sama rata, boleh. Nak buat bagi campur-campur macam rojak pun boleh. Dia ni sama rata, ni buat faraid. Ataupun dia ni tandak langsung buat semua pembahagian sama rata pun boleh. Untuk melayakkan kita membuat selain daripada faraid itu, kena tahu dulu ya. Ni perkara wajib. Kena tahu dulu pengiraan ni. Yang saya sebutkan tadi, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tu, kena tahu dulu sebelum buat sama rata. Dah tahu, barulah boleh buat selain daripada itu. Orang Islam kita buat tak tu? Inilah isu dia. Majoriti masyarakat kita tak ceritakan tentang faraid. Tak ada. Terus buat sama rata lah bang, kita buat sama rata. Ataupun dia buat faraid pun dia cakap je. Tahu tak dia orang faraid tu apa? Ini isu dia. Sebab itu saya cakap, tuan-tuan kena tahu pengiraan ni untuk melayakkan tuan-tuan untuk buat sama rata. Kita orang Islam ni terus jam ni, terus buat sama rata. Sebenarnya pembahagian itu tidak sah. Berapa ramai dah tuan-tuan dah lepas pun nak buat lagi. Sebab kejahilan kita tak belajar. Sebab itu kena tahu, kena sebut ni. Kita kalau suami kata, tuan isteri meninggal tak ada anak, tuan dapat, kata isteri ada berapa? Ada lebih kurang 1 juta Ustaz. Tuan dapat 500,000. Berjoget dia dapat 500,000. Dia kena tahu. Ada anak, tuan ada anak. Ada anak, tuan dapat 1/4. 1/4 pun banyak Ustaz. Dia kata. So selepas kita terangkan semua ini, barulah kita tanya diorang balik semula. Suami, abang nak buat pembagian macam mana? Anak-anak nak buat pembagian macam mana? Bukan dia yang decide, bukan suami ni. Kadang-kadang suami ni sebagai bapa, dia gunakan veto dia untuk kerah anak-anak dia supaya ikut cakap dia. Salah tu. Tuan-tuan kalau jumpa orang macam ni, tuan-tuan bantai dia cukup-cukup. Betul, kadang-kadang kita ni tak faham. Mentang-mentang kalau engkau ni bapa kepada anak-anak kau, boleh tak dalam pusaka kau buat keputusan? Tak boleh. Dalam pusaka tidak ada leader, tak ada. Yang leader tu yang tukang cakap macam saya lah, yang tukang jadi orang tengah. Tapi nak menguasai semua harta tu, kita lantik satu orang yang leader sebagai bapa, tak boleh. Dia tak boleh buat keputusan. Dia kena tanya semua adik anak-anak dia. Tu cara dia. Kita ni banyak buat silap tuan-tuan. Sebab itu harta kita tak berkat. Mentang-mentang lah kau bapa, kau buat keputusan. Ayah nak bagi rumah ni pada si Along je tau. Yang lain jangan cakap banyak. Dia buat keputusan. Boleh tak? Tak boleh. Haram hukumnya. Anak-anak juga berhak bersuara. Kalau ada orang kata, tak boleh ayah, saya hadir kat situ. Boleh tak? Boleh. Sebab rumah tu bukan milik suami. Itu milik isteri. Tapi bila meninggalnya, isteri itu, rumah itu milik siapa? Tu semua anak-anak dia. Adakah milik bapa? Bapa boleh buat keputusan? Tak boleh. Walaupun kau seorang bapa.
Walaupun kau ketua kampung sekalipun. Tak ada, kau tak boleh buat keputusan. Kau kena tanya anak-anak kau balik. Bila kita buat keputusan gunakan kuasa veto kita, haram hukumnya. Kau ambil rumah tu, kau orang kata kau bergelumang dengan dosa sampai kiamat. Yang memang tu kan. Sebab kita tak faham konsep pembahagian tu. Anak-anak ni berhak bersuara. Kena tanya diorang. Boleh tak? Kita boleh nak minta supaya rumah tu menjadi milik kita. Apa cara dia? Cara dengan lembut. Cakap pada dia. Ayah nak rumah ni. Man, boleh tak benarkan ayah nak rumah ni? Sebab rumah ni rumah ayah bersama mak dulu. Jadi ayah naklah rumah ni. Jadi ayah nak tukarkan nama ayah. Ayah nak minta persetujuan korang. Itu cara dia. Anak kita bukan zalim tuan. Cara baik pun. Tapi bila kita guna kuasa veto, anak kita semua tunduk, tak berani. Bapak ni jenis hardcore punya orang. Jenis bengkin punya orang. Panah baran. So, apa jadi dengan pembahagian tu tak sah lah. Walaupun anak tu sepakat semua setuju, tapi dalam ni keladak. Marah dengan bapak dia. Tak sah lah pembahagian tu. Jadi tuan-tuan kena faham sungguh-sungguh. Bila berlaku kematian, tuan-tuan terangkan baik-baik. Boleh sebut sedikit. Okey, yang isteri tadi suami faham 1/2, 1/4, senang je. Itu je. Bagaimana pengiraan dia? Lagi senang. Guna handphone, semua ada handphone kan? 1/2 daripada harta 1 juta. Dapatlah 500,000. Itu 1/2 senang lah. 1/4, darab je. Dengan 1 juta dapatlah jumlah tu. Mudah je. Kita beritahu dia, pakcik dapat banyak ni 1/4, pakcik lebih kurang dapat 300,000 daripada 1 juta tu. Okey Ustaz, saya faham. Itu cara dia. Begitu juga kalau suami meninggal, kena terang dekat isteri. Berapa suami meninggal, berapa isteri dapat? Puan, tolong jawab. Suami tak boleh jawab, biar apa puan jawab. Berapa puan? Kalau isteri meninggal, Allah sebut dalam Al-Quran, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Apabila suami meninggal dan dia tidak mempunyai anak, isteri dapat berapa? 1/8. 1/8 tu kalau ada anak. Kalau tak ada anak, 1/4. Okey, betul lah tu, alhamdulillah. Bagus. 1/4. Kalau ada anak, 1/8. Sikit lah, tak banyak lah. Kalau harta tu 100,000, lebih kurang 12,500 je. Kita terangkan dengan isteri ni. Kalau arwah tu meninggal, suami, terangkan isteri, kakak dapat banyak ni. Okey lah, baik. Jadi anak-anak dia pun kita kena terangkan juga. Anak ni dia tak ada portion yang istimewa. Yang Allah sebut 1/2, 1/3, tak ada. Anak-anak ni dia sebut, Allah sebut dalam Al-Quran, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Satu bahagian anak lelaki menyamai 2 bahagian anak perempuan. Maksudnya lelaki lebih daripada perempuan. Kalau ada lelaki dengan perempuan, lelaki tu dapat 200,000, perempuan dapat 100,000. Tu je. Kalau ada mak ayah, kena cerita juga mak ayah. Wali abawahi likulli wahidim minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Okay, pakcik dengan makcik, sebab arwah ni meninggal, anak pakcik dia ada cucu-cucu dia, maksudnya dapat 1/6 tu je. Boleh agak-agaknya? Boleh? Pening aku malam ni Ustaz. Ini bukan jam lagi. Ini terus pensan terus kan. Tuan-tuan boleh? Senang je tuan, bukan susah pun. Ada satu jemaah tu, Ustaz, boleh tak buat pengiraan Ustaz? Dia bagilah pengiraan tu, saya buatkan. Sebab saya nak terangkan. Boleh, tak ada masalah. Saya tolong kirakan. Dia pergi pada, kebetulan isteri dia meninggal. Suami ni jumpa anak-anak, jumpa bapak mertua, mak mertua dia, dia terangkan apa yang dia bagi. Ni Ustaz banyak ni. So dia pergi situ, dia terangkan. Dia jadi orang tengah, dia terangkan. Ni faraid macam ni. Saya kata lepas tak? Lepaslah untuk kita buat sama rata. Tu je cara dia. So diorang faham pengiraan-pengiraan macam ni. Kalau kita tak tahu, refer dekat orang kan susah pun. Boleh Mami? Mami lagi lah banyak harta. Kena hati-hati. So, buat pengiraan untuk rumah ni pun susah juga. Cara faraid. Kalau rumah ni boleh buat secara faraid, tapi dia kena sebaik-baiknya kena jual lah. Ataupun ada cara dia lah. Kalau dia nak rumah tu memang tak boleh buat lah faraid ni. Boleh tapi
cara dia sukar selain daripada jual. Kena tahu cara dia. Baik tu kalau hendakkan satu orang, maksudnya pemilikan satu orang, itu dia panggil takarus selain daripada faraid. Pembahagian untuk bagi seseorang. Boleh Ini suami punya pengiraan. Yang pertama. Yang kedua adalah suami ni dia termasuk dalam golongan utama. Apa masuk golongan utama? Dia ni tak ada hijab. Macam adik-beradik tadi, ada dapat, ada tak dapat. Tapi suami pasti akan dapat. Pergi lencong ikut mana pun dia pasti akan dapat. Kalau dia bergelar status pada masa anak dia meninggal ke ataupun isteri meninggal, dia jadi status suami. So suami ni pasti akan dapat. Dia panggil golongan utama. Siapa golongan utama tadi? Suami lagi, isteri, mak bapa, mak ayah, anak lelaki, anak perempuan, 6 orang. Dia orang ni tak ada hijab, pasti akan dapat. Boleh sebut sedikit. Okey, suami tadi golongan utama, yang pertama. Yang kedua dia panggil adalah bapa. Bapa. Bapa ni pun tak ada hijab. Dia pasti akan dapat. Selagi status ni, ini maksudnya selagi bapa tu dia bila meninggal tu anak lah, dia jadi bapa. Maksudnya yang meninggal tu adalah anak dia. So dia sebagai bapa, dia dapat banyak. Dia tetap dapat. Boleh? Itu maksudnya. Sama juga suami. Isteri meninggal. Dia sebagai suami pasti akan dapat. Boleh? Okey. Bapa ni dapat berapa saya cakap tadi? 1/6 betul. Ataupun dia ada pengiraan lain dah. Dia ada 1/3 menghabiskan baki. Dia ada cara dia. Tapi yang basic tu adalah 1/6. Boleh? Bapa kita dia penghijab yang kuat. Bapa dengan anak lelaki. Dia penghijab yang kuat. Itu kalau ada bapa lagi, tak ada siapa boleh masuk dalam keluarga aku. Walaupun aku ada 10 orang anak perempuan. Bapa cukup kuat menghijab. Kalau bapa kita ni ada lagi hidup lagi, bersyukurlah. Kan? Sekurang-kurangnya. Dia menjaga kita. Yang ketiga adalah anak lelaki. Anak lelaki pun kategori golongan utama juga. Yang mana mereka ni yang ada anak lelaki ni syukurlah. Mereka ni menghijab bila harta pusaka aku meninggal besok, dia akan berlega dalam keluarga aku je. Isteri aku dan anak-anak aku je. Mak ayah kalau hidup, tapi mak ayah selalunya meninggal lah. Jadi dia tak akan pergi kepada adik-beradik, tak akan pergi kepada anak saudara dan seterusnya. Sebab ada anak lelaki. So anak lelaki ni pun power dia kuat. Penghijab dia sangat kuat. Anak lelaki. Bila isteri dah tanya, abang baru nak belajar bab-bab ni, baru nak tambah kan. Gurau je. Boleh cakap sekejap lagi berapa minit je cakap. Siapa? Bini imam ke apa? Imam belum kahwin lagi, ada kahwin? Belum belum, maaf lah imam. Seorang lain lah. Nasib baik dah lepas. Boleh nak azan dulu ke? Azan masuk rumah. Tak apa, nanti lepas tengah. Okey. Kalau itu beritahu okey. Boleh suami yang pertama, yang kedua bapa, yang ketiga anak lelaki. Yang keempat cucu lelaki daripada anak lelaki. Cucu kita pun dapat kan. Tapi cucu kita sama ada dia lelaki atau perempuan, dia tetap dapat. Tetapi daripada anak lelaki kita. Katakanlah kita ada anak. Abang Mi ada anak lelaki. Ada cucu. Cucu tu dapat tak? Dapat. Disebabkan cucu itu daripada anak lelaki. Kalau kita anak perempuan, ada anak cucu kita itu, cucu kita tu tak dapat disebabkan cucu kita daripada anak perempuan. Tak dapat. Sama ada cucu kita tu perempuan ataupun lelaki daripada anak perempuan. Tak dapat.
Dia cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak lelaki. Dia ada dalam 25 golongan ni. Tapi dia juga golongan optional lah, pilihan. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Bila cucu akan dapat? Nak tanya. Dulu saya ada terang, tak salah saya. Bila cucu ni akan dapat? Ya? Katakanlah datuk meninggal. Boleh tak cucu ni dapat? Bila masa dia akan dapat? Bila mana datuk ini tidak ada anak lelaki. Katakanlah anak lelaki dia ni meninggal. So dia meninggal, dia ada 2 orang anak yang dibela oleh datuk ni. So datuk ni dah tak ada anak lelaki lain dah. Anak perempuan tak cukup. Kalau kata ada anak perempuan, maka cucu yang 2 orang ni tadi, daripada anak lelaki tadi dah meninggal kan? Tapi dia bela cucu tu, bila meninggalnya datuk, cucu tu dapat. Sebab anak lelaki ni menghijab cucu ni daripada dapat. Tapi kalau dah tak ada anak lelaki, cucu ini berhak dapat pusaka. Tapi syaratnya cucu daripada anak lelaki, bukan anak perempuan. Kita pakai bedal juga habis. Ada juga mereka ni bagi pada cucu, bagi. Sebab kita ni tak ada ilmu. Kebetulan harta tu bukan rumah. Kalau rumah susah sikit lah. Pusaka kecil akan tengok jugalah, walaupun pusaka kecil ni tak tahu, tapi dia akan tengok siapa dapat apa tak. Tapi bila harta itu semua wang tunai, kita kata tak apalah, bagi je lah cucu tu sikit. Patutnya dia kena tanya waris-waris yang lain. Bukan kau buat keputusan bagi pada cucunya, tak boleh. Kita bagilah, ambil lah 50,000 tu, bagi pada cucu ni. Kita sendiri pandai buat keputusan. Boleh tak? Haram hukumnya. Kau bagi tanpa izin daripada waris-waris yang lain, memang duit itu harta yang batil. Kalau waris bersetuju, tak ada masalah. Kerana nenek kata, bagilah cucu ni pun sian dia dah lah bapak meninggal, datuk ni. Jadi macam mana waris-waris anak-anak pakcik-pakcik lain macam mana? Tak apalah, kita bagilah 50,000 duit dia. Bila semua bersetuju, boleh tak? Barulah cucu ni dapat. Macam tu cara dia. Jangan kita pakat semua kita bedal ikut kehendak kita. Pusaka ni tuan-tuan bukan ikut kehendak kita, bukan. Pusaka ni bukan duit biasa. Masa tuan-tuan hidup tak ada masalah. Tuan-tuan punya harta, betul tak? Haji punya harta, semua harta kita ni. Orang di sini banyak, orang kaya banyak sini. Semua harta yang berjuta-juta ni semua ni. Harta di dalam dan di luar negeri banyak sini. Orang kaya sini, tengoklah rumah besar-besar semua. Meninggal besok, tahulah tuan-tuan. Gurau je ustaz ni, tak balik kan korang ni. Gurau, tapi sini orang semua besar-besar rumah. Hebat. Tapi hati-hatilah. Kalau nak buat hibah, buat hibah cepat-cepat. Abang minda usah macam. Boleh Ada yang nak tanya, saya terangkan lagi. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya azan dulu. Ada soalan? Ya. Boleh. Suami. Suami juga. Okay. Bila Ustaz sebut, dia ingat saya satu kali dalam orang latih masih kerja lah. Dulu kerja dan dia pernah tanya dia tanya saya kalau dia meninggal hari ni besar artinya pergi perisian dulu. Ayah dia kahwin yang 3 lah tadi. Ayah dia kahwin 3 dan isteri ibu dia ni isteri ketiga. Okey. Okay, dan dia ni ada 2 gadis lah. Dia sulung lagi buat. Isteri utama ada lagi masih hidup tapi tak ada duit. Ada dulu. Isteri kedua dah meninggal dia. Itu macam mana Ustaz? Dia tanya saya kan, dia jam lah. Dia datang saya nak dia kawan ni saya sebut rujuk dia jawatan misi. Tapi bila Ustaz dia nak tahu lah kalau let's say kata datuk nenek kedua pihak. Okay. Yang meninggal siapa ni? Yang
Ayah dia masih hidup. Dia ni dia terfikirlah kan. Ayah tu meninggal. Dia tu guru besar. Okey, maksudnya nak tanya suami meninggal bila lah? Katakanlah suami hidup lagi kan? Jadi masih hidup. Jadi kamu masih ada. Isteri dah meninggal. Okay. Jadi isteri kamu dan isteri ketiga jadi mak dia tadi. Ada lagi lah. Okey, katakanlah suaminya sekarang masih hidup lagi kan? Andainya kita cerita suami ni meninggal lah. Okey. Suami meninggal, isteri yang kedua ni memang dah tak ada lagi lah sebab dia meninggal awal. Bila dia meninggal awal, dia tak dapat pusaka. Tetapi anak yang masih hidup. Isteri kedua ada anak tak? Tak ada. Okey, kita ada anak, tak ada lah. Itu kita keluarkan. Dia takkan dapat sebab dia meninggal dulu. Sebab itu dia cerita macam cerita Piramli lah, Dur dan Munah tu. Siapa yang meninggal dulu. Betul tak? Itu sebenarnya cerita pusaka. Betul, itu mesej tu. Kita mana tahu siapa meninggal dulu, kita pakai gelak kan. Aku meninggal dulu. Itu cerita pusaka. Siapa meninggal kemudian, dia dapat pusaka. Siapa yang meninggal dulu tak dapat pusaka. Betul, dia kena tanya. Sebab itu dalam ilmu faraid ni, dia masa tu penting. Sebab itu tuan-tuan pernah tengok tak kematian, masa dalam siji kematian tu sangat penting. Lagi pula kematian yang serentak. Macam satu family, katakanlah naik kereta vampire, katakanlah ada 10 orang family situ, masuk vampire tu, dia tengok siapa kematian dulu, awal-awal dulu, dia tengok pada saksi. Kalau suami meninggal dulu, maksud suami punya harta memang dia akan letak situ sebagai suami pertama harta dia. Isteri meninggal kemudian, katakanlah isteri ni hidup mengelumpuk-ngelumpuk, katakanlah nyawa ikan, dia tetap dapat. Tetapi waris isteri ni akan jadi hak dia. Jadi isteri yang meninggal ni, so anak dia punya pusaka juga bersama dengan suami. Dua ni tuan-tuan kena buat. Jenuh nak kena keluarkan suami dulu, buat pengiraan apa semua, isteri punya kemudian buat. Tapi tu ada kematian yang ketiga. Katakanlah mak dia meninggal. So mak dia punya waris tu pun kena keluarkan balik macam mana. Sebab mak ni dia meninggal kemudian, dia dapat semua harta pusaka daripada anak dia yang meninggal. Sebab itu kita kena tahu siapa yang meninggal dulu. Macam kes tuan ni tadi, katakanlah suami ni masih hidup kan. Katakanlah dia meninggal. Warisnya itulah, maksudnya isteri yang pertama masih hidup walaupun dia tak ada anak. Isteri waris utama. Isteri yang ketiga ada lagi kan? Isteri ketiga ada lagi, ada anak. Ada anak 2 orang dengan isteri ketiga dengan isteri yang pertama. Mak ayah suami ni ada lagi? Tak ada. Maksudnya diorang punya gap dekat situ lah. Tapi kena tengok anak tu ada tak anak lelaki. Anak dia orang ni, katakanlah isteri-isteri ni tak ada anak lelaki, anak perempuan, cukup tak? Tak cukup. Baru adik-beradik arwah ni akan masuk. Tengok daripada salah satu daripada anak ni, ada tak pada masa hidup tu, yang tengok pada yang isteri yang ketiga lah. Isteri ketiga ada anak tak? Ada lelaki, ada perempuan. Anak yang pertama tak ada kan, dia tak ada anak tapi dia hidup kan. Okey. Okey, isteri ketiga ada lelaki perempuan. Okey, selamatlah sebab ada lelaki. Kalau ada anak perempuan dia tak cukup, adik-adik arwah akan cari juga, dia kena cari cukupkan. Tapi nasib baik dia ada seorang anak lelaki, maksudnya cukup, dia dah gap dekat situ. Maksudnya waris dia isteri pertama dengan isteri yang ketiga, anak lelaki, anak perempuan, 4 orang. Dia kena bagikan kat sini. Anak lelaki tu banyak portion dia dapat. Anak lelaki portion lebih daripada isteri. Sebab anak lelaki ni dia dapat banyak, dia double dapat. Mak pun tak boleh dapat banyak. Mak pun 1/8 je. Isteri dia 1/8. Dua-dua isteri ni 1/8. Dia bukan 1/8. Sebab dia 2 orang isteri. Dia jadi 1/16. Sebab 2 orang isteri. Dia bukan 1/8, jangan salah pula. Sebab isteri ada 2 orang lagi kan. Dia kalau, sebab itu harta pusaka bagi isteri yang poligami ni kesian. Sebab diorang punya portion jadi kecil. Kalau seorang 1/8 je. Kalau berdua, dia tak jadi 1/8, 1/16. Kalau 3, 1/24. Kalau 4, 1/32. Dia jadi dapat 1000 je daripada 100,000. Itu kesian. Lepas tu kita kena tahu nasib-nasib isteri-isteri yang diorang tinggalkan. Kahwin memanglah seronok, tapi buat harta pusaka hancur.
Tak faham. Sebab itu yang menanggungnya ni isteri-isteri ni yang ditinggalkan. Tuan-tuan memang dah ke sana dah. Dah selamat dah dekat sana. Tapi yang menanggung nak meneruskan kehidupan tu siapa? Ni isteri-isteri dengan anak-anak ni. Kalau suami tak banyak harta, warisnya ada 50 orang. Jam. Base. Macam mana nak bagi? Kadang-kadang yang kahwin banyak ni pun bukan ada harta. Tapi salah cakap kok ada orang yang kahwin banyak yang kena aku ni. Ada harta orang sini. Ada harta. Silap saya. Ada orang yang kahwin lebih? Tak ada masalah. Saya bukan kata nanti tak boleh. Memang dibenarkan boleh kami, tak ada masalah. Ustaz dah mula cuak. Boleh, tak ada masalah. Tapi cuma tahu bahagian pusaka isteri tu yang penting. Bayangkanlah, kadang-kadang dia kahwin ni, isteri doktor, isteri pertama doktor, isteri kedua engineer, isteri ketiga lecturer, isteri keempat CEO. So siapa yang ada harta sekarang? Suami. Apa pun tak ada. Maaf cakap lah. Tuan-tuan jangan marah saya, tak ada kan? Orang sini tak ada kan? Orang tempat lain lah. Macam tu kena tahu portion isteri. Ada banyak anak 50 orang, macam mana dia nak bagi? Dia bukan ada sebiji rumah je. Sebiji rumah tu berkongsi 4 orang isteri. Bila kematian macam mana nak bagi? Bukan senang. Setakat 1 juta cukup ke? Anak ramai. 1 juta bagi 50. Jam lagi tuan-tuan. Kena faham sedikit. Ada soalan lain? Ya. Apa dia tak dengar? Hibah. Okey, okey, bagus. Jaga soalan, puan. Okey, puan punya soalan, sebelum kita meninggal, isteri ini, katakanlah isteri ini dia tahu, katakanlah dia kahwin, suami ni ada 2 orang isteri. Contoh ada saya dapat kes juga di desa Tasik. Suami ni ada 2 orang isteri. Selalunya isteri kedua ni dia kahwin orang seberang lah. Tuan-tuan tahulah orang seberang tu kan. So bila orang seberang tu, maksudnya dia tak dapat, orang kata tak dapat izin lah daripada isteri pertama ni. Memang tak dapat izin. Tapi boleh kahwin tak? Boleh, tak ada masalah. Dia tetap kahwin. Jadi apa berlaku bila dia kahwin dengan orang ni, orang seberang ni, isteri ni dia tahu bahawa rumah dia tu dengan suami dia tu memang ada 2 biji rumah dekat situ. Kebetulan nama 2 biji tu adalah nama suami di situ. So apa isteri ni buat? Ni bukan nak mengelakkan siapa tuan-tuan, untuk menjaga diri dia. Macam puan cakap ni, rumah itu suami ni hibahkan kepada isteri ni masa dia hidup. Boleh tak? Boleh. Tu. Bila suami ni meninggal, isteri suami yang rumah yang kedua ni dia telah hibahkan kepada isteri ni, adakah itu menjadi pusaka bila suami meninggal? Tak. Jadi isteri bila suami meninggal, automatically 100% rumah itu akan menjadi hak mutlak kepada isteri. Tapi syarat dia? Apa syarat dia? Mestilah hibah dengan betul. Bukan cakap mulut je. Mesti ada perjanjian dia. Dia panggil perjanjian hibah. Surat itu hitam putih. Sebab majoriti, banyak kes yang saya handle, banyak kes yang saya uruskan, majoriti mereka ni cakap mulut. Macam mana nak cakap mulut tuan-tuan? Cakap mulut ni ada 2. Satu yang tak sah, satu yang sah. Walaupun sah lah katakan. Bila adik-beradik ni katakanlah Angah ni, anak nombor 2 ni, dia kata, hari tu adik-beradik tanyalah bila kematian arwah ni. Adik-beradik kata, okey, rumah banglo yang tepi jalan dulu tu, rumah ayah lama punya tu. So kita nak buat pembagian macam mana? So Angah ni sampuk. Sebelum ayah meninggal lagi tu, ayah jumpa Angah. Ayah beritahu, kata Angah, rumah ni ayah bagi dekat engkau.
Ada rumah banglo tu dekat taman tu, memang kau pun tahu kan, kau jangan bagi adik-beradik lain, ayah bagi dekat engkau. Jadi engkau buat tukar nama, ayah bagi dekat engkau, ayah tak bagi dekat adik-beradik. So betul, ucapan ni betul, ucapan ni hibah, betul berlaku. Tapi macam mana nak meyakinkan waris-waris lain bahawa hibah itu berlaku? Ini isu dia. Bila mereka ni berjumpa untuk buat perbincangan, Angah ni utarakan soalan dia. Dia kata rumah ni bukan pusaka abang, ayah dah bagi saya. Adik-beradik yang lain semua setuju tak? Dia mesti tanya, bila masa abang Angah, bila masa ayah jumpa abang Angah, kami pun tak tahu. Macam ni tuan-tuan, abang Angah ni bertekak-tekak, ambil parang, keluar parang, nak libas adik-beradik dia. Adik-beradik tahan abang Angah. Apa buktinya? Bukti tak ada. Kalau abang Angah ni bawa kes ni ke mahkamah pun, hakim nakkan bukti tuan-tuan. Poin dia mahkamah ni bukti je, poin dia. Tak ada bukti, tak payah cerita banyak lah. Orang kata tak payah sembang pacak sangat, tak payah. Memang takkan dapatnya. Dia bawa tuntutan ke mahkamah, hakim akan tanya, tuan, apa buktinya ayah buat? Ayah dia beritahu saya hari tu. Yelah, bila? Ada hari tu, nanti kejap, nanti korek kubur ayah, suruh dia datang sini. So, tak boleh. So hakim kata tak boleh tuan. Jadi rumah ni, minta maaf lah, rumah ni terpaksa difaraikan. Baik tu, nak buat hibah, buat satu dokumen yang sah. Sebab hibah itu akan berguna, diterima pakai sebelum kita meninggal. Kalau kita hidup lagi sampai 30 tahun, 40 tahun, dia tetap sah. Sebab dia ada ijab dan kabul dia. Dia ada sign, dia ada lafaz ijab dan kabul. Kalau saya buat, memang saya suruh dia lafazkan depan saya. So, dia sign dokumen tu, simpanlah sampai bila-bila pun sebelum meninggal. Bila meninggal, habis dah. Dokumen tu menjadi terima pakai sampai bila-bila. Sebab itu dokumen ni tuan-tuan, hanya orang yang mengalami je dia faham bahawa pentingnya dokumen ni. Kita tuan-tuan belum mengalami lagi. Bila tuan-tuan berada dalam kalangan ini, baru macam saya pernah cerita dulu di Pahang kan, dia kahwin 3 orang bini. Saya pernah cerita dulu, saya ulang balik. Yang tanah tu dalam 3 ekar tanah. Dalam tanah 3 ekar tu ada rumah 3 biji. Isteri kedua klaim itu rumah aku. Isteri ketiga klaim itu rumah aku. Saya tanya dia, apa bukti? Apa bukti? Pakat, ya Ustaz, suami saya sebelum meninggal tu dia ada cakap. Isteri kata, bila masa pula engkau madu dengan madu tekak? Bila masa pula dia bagi pada engkau? Apa buktinya? Pun sama engkau pun sama, apa bukti? Eloklah. Dua-dua bergaduh dekat situ. Saya kata memang tak ada bukti tuan-tuan. Puan, macam ni saya nak membuktikan. Sebab tuan-tuan tahu kan, tanah yang 3 ekar tu, dia dirikan rumah tu ada geran tak? Tak ada. Rumah gunakan geran tanah. Ini banyak berlaku dekat kampung. Tahu, kalau tuan-tuan duduk kampung, tuan-tuan tahu. Ramai, banyak di Perak sana sama. Geran tanah. Mereka duduk kan, ayah kata, nah kau dirikanlah. Alung, kau dirikanlah, kau nak buat rumah. Buatlah atas tanah ayah. Senang dia cakap macam tu. Tapi bila kematian, huru-hara. Macam mana dia nak buktikan yang tanah tu dia dah bagi pada Alung, rumah tu dia dah bagi pada Alung ni untuk didirikan. Sebab itu kena ada satu surat perjanjian paling kurang pun, mengatakan aku dah bagi rumah ini kepada anak aku untuk didirikan. Sebab hakim akan tengok geran tu cukup kuat. Tapi bila geran tu satu geran tanah, macam mana nak buktikan? Geran tanah maruah. Tak boleh nak buktikan tuan-tuan. Pakat ikut persetujuan. Boleh tak nak bagi pada isteri kedua? Bolehlah bagi. Macam itu je. Itu cara dia. Dia macam soalan puan tadi, kalau nak buat hibah, buat dengan betul. Janganlah buat cakap-cakap mulut, pergi Pesuruhjaya sumpah, cop, aku dengan ini menghibahkan sign. Tak payahlah. Tak laku ke. Banyak orang buat macam itu. Guna selai sekeping kertas. Ada orang buat sekeping kertas ni, saya bersetuju dengan ini membagikan rumah ni sign. Sekeping kertas tuan-tuan, apa yang ada? Hakim tengok Allah. Buat dengan betul perjanjian tu. Keluarlah sedikit wang.
Ini kedekut sangat. Duit dah atau pusaka kau nak gila sampai 3 juta kau nak keluar duit untuk mengurus, punyalah berkira. Tuan-tuan, saya kadang banyak kes macam ni, kedekut betul. Padahal harta pusaka yang dia buat tu, dia tak perlu keluar duit pun. Macam dia katakanlah nak suruh seorang buat kan. Duit tu boleh tolak daripada harta pusaka yang dia dapat. Harta pusaka arwah tu boleh. Ini kedekut Tek Dua Masin orang cakap kan. Kedekut nak buat. Jadilah harta tu dibekukan. Kau buatlah pandai kau sendiri. Ini masyarakat kita. Harta ndak. Tapi duit nak keluar untuk menguruskan tu berkira. Bukan tuan-tuan lah. Tuan-tuan yang tak ada masalah. Harta banyak. Saya kan. Macam belah-belah sana memang kurang lah. So itu tuan-tuan kena ingat. Harta pusaka ni bukan benda yang main-main. Bukan. Itu benda sangat sensitif. Silap hari bulan kita juga terpalit dalam makan duit haram. Boleh puan buat bagus, buat hibah masa kita hidup. So harta itu akan jadi milik kita. Tapi buat secara proper lah. Secara yang betul dengan dokumen. Pasti hakim tak akan tolak punya lah. InsyaAllah. Ada soalan lain? Tadi kata nak azan nak azan, dia tak payah? Apa Mi? Dah lepas. Ada soalan lagi? Ataupun nak teruskan? Ya. Kalau ibu ada anak seorang, kami lain. Lepas tu dia suami baru dia ada anak ramai lah. Lepas tu dia ada rahsia dia sikit. Lepas tu meninggal dua-duanya. Jadi anak yang seorang dengan suami terdahulu tu, macam mana? Okey, bagus soalan. Ni macam saya cerita tadi lah. Katakanlah isteri ini dia dah memang ada seorang anak seorang anak lelaki, orang perempuan. Okey. Isteri ini dia janda lah. Maaf cakap lah. Dia seorang janda. Dia ada seorang anak lelaki. Dia kahwin kali kedua dengan suami ini, seorang lelaki. Suami ni adakah bujang ataupun dia pun dah ada anak juga? Okey, bujang. Suami yang bujang lah, dia berkahwin. Katakanlah suami ini meninggal. Katakanlah suami dengan isteri ini, katakanlah dianugerahkan seorang anak. Katakanlah anak perempuan. Suami meninggal. Siapa warisnya? Isteri tadi dengan anak dengan dia. Anak daripada laki yang lain tadi, suami yang lain, bukan warisnya. Bukan waris. Dia tak dikira waris. Sebab itu ada orang tanya tu, Ustaz, saya ni anak angkat kepada bapak saya punya ini, mak tiri saya tu, saya dapat dah. Saya kata tak dapat, sebab itu mak tiri kau. Dia tak dapat. Sebab itu bukan anak suami. Dia cuma anak isteri ni tadi. Kalau isteri ni meninggal, anak daripada suami yang lain ni dapat. Dan juga anak bersama suami yang baru dapat. Sebab itu darah daging dia. Hubungan suami dengan anak yang telah ada tadi daripada suami yang lain, itu dia panggil anak tiri. Bukan anak satu bapa pun bukan. Sebab itu bapa lain. Dia cuma hubungan dia ibu saja. Ibu ni memang cukup kuat lah. Kalau ibu dia meninggal, isteri ni tadi meninggal, anak daripada suami yang lain tu tetap waris dia. Sebab itu dia kira seibu. Satu ibu. Tuan-tuan, kena ingat dekat situ. Jangan kita pula pergi tala, katakanlah suami meninggal, isteri ni memang ada anak lain. Isteri ni pakat bagi je dekat anak tu, tanpa melalui waris-waris yang lain. Dia terus bagi je. Haram hukum. Dia pandai sendiri. Dia kata, ini pun anak aku juga, dia pun patut dapat. Sedangkan itu anak tiri arwah, dia takkan dapat. Kecuali kalau isteri ni nak bagi bahagian dia. Isteri dapat tadi kan 1/8. 1/8 tu dia nak bagi kepada anak dia yang tadi daripada suami lain. Katakanlah siapa yang meninggal? Okey, kalau suami meninggal, dia dah buatlah proses tadi. Isteri meninggal pun sama juga.
Katakanlah isteri, katakanlah itu juga kalau suami meninggal tadi, ada anak ni tak dapat. Yang dapat tadi anak yang pertama dengan isteri ni tak ada. Katakanlah isteri pula meninggal. Bila isteri meninggal, anak tadi dapatlah. Anak yang ada bersama suami lain ni tadi dia dapat. Bersama dengan anak daripada suami ni tadi. Dua-dua anak ni dapat. Katakanlah dua-dua anak ni dapat. Kalau isteri meninggal. Kalau suami meninggal, anak yang daripada suami yang lain tak dapat. Yang dapat anak bersama dia dengan isteri saja. Tapi kalau isteri meninggal, anak bersama suami yang lain dengan anak bersama suami sekarang ni dapat. Dua-dua dapat. Kena tahu dekat situ. Kalau dua-dua samalah, dia mesti salah seorang meninggal kan. Walaupun meninggal serentak, proses dia sama. Itu juga sama. Kena buat satu-satu. Situ. Boleh? Boleh. Ada soalan lain? Abang Mi ada soalan? Tak ada. Abang Mi tak ada. Oh, Abang Mi dah buat hibah semua kan? Alhamdulillah. Tak ada buat apa? Siap lah. Gurau je. Ya tuan. Ayah ada naik kata kahwin dua lah. Pertama ada 9 orang. Dua-dua isteri dah meninggal lah. Pertama ada 9 orang. Yang Kedua? 6 anak. Yang pertama tu ada dah meninggal. Okey, yang meninggal siapa sekarang? Ayah, mak dulu mak. Okey, ayah meninggal dulu. Ayah meninggal dulu maksudnya nak tengok harta ayah tu lah. Okey. Maksudnya isteri yang pertama tu meninggal dulu daripada suami. Dia maksudnya isteri yang pertama meninggal dulu daripada suami lah. Okey, dia meninggal dulu kan. Tapi dia ada anak lah kan. Pada masa isteri pertama ni meninggal ada 6 orang anak. Ada lelaki perempuan Okey. Okey. Nak tahu suami punya harta lah kan? Ataupun isteri punya harta? Okey, kata kalau isteri yang pertama ni meninggal. Kalau isteri pertama, maksudnya harta pusaka isteri ni cuma dimiliki oleh anak-anak dia saja. Bukan anak-anak madu, tak ada. Anak-anak isteri kedua tak ada. Dia punya pusaka dia kepada anak-anak dia saja. Ada 6 orang kan? Dengan suami. Madu yang isteri tadi kedua tak ada kena-mengena. Dengan anak dia isteri kedua pun tak ada kena-mengena. Dia sahaja, anak dia bersama dengan suami, itu je. Maksudnya 6 orang anak, ada perempuan lelaki kan, dan juga suami. Itu je hak dia. Nak bagi pada isteri kedua tak ada. Sebab dia bukan harta pusaka dia. Itu harta pusaka bagi isteri pertama. Boleh? Boleh? Lainlah kalau suami yang meninggal. Kalau suami meninggal, dia akan tengok semua sekali. Isteri pertama, isteri kedua, anak daripada isteri pertama, anak daripada isteri kedua. Dan mak bapak ayah. Bukan mak bapak betul, bukan. Mak bapak suami. Tapi kalau dia dah meninggal dulu, maksud suami meninggal, maksudnya anak-anak dia juga ada hak. Isteri dah tak ada apa lah, dah habis. Yang mana yang ada, itu hak dia orang. Betul. Semua dapat. 9 dengan 6 orang anak-anak dia, semua ada. Semua ada hak dekat situ. Sebab kalau kes macam ni sebenarnya memang berat. Sebab ramai waris. Kita tak tahu kadang anak-anak ni. Kalau anak-anak ni semua okey, tak apa. Kes yang saya cerita tu, ya Allah. Ya? Cucu tak dapat. Cucu sebab dia hijab oleh siapa? Sebab dia ada anak lelaki, anak perempuan semua. Anak lelaki tadi ada, banyak. So, cucu tak dapat. Takkan dapat lah. Kalau ada lagi anak-anak dia, memang tak dapat. Cucu ni bila terlibat, bila semua anak-anak lelaki tak ada, baru cucu akan dapat. Nak bagi, boleh. Tapi, kena persetujuan daripada waris-waris. Kalau dia nak bagi portion tu, lain cerita lah. Maksudnya, anak lelaki ni adalah dapat. Kata dia dapat 100,000. Kemudian dia nak bagi 10,000 pada cucu, boleh. Duit dia. Harta yang dia dapat daripada pusaka tu, dia nak bagi cucu, tu boleh. Bagian itu
Boleh, tak ada masalah. Boleh. Maksudnya dalam geran tu, maksudnya dalam geran tu dia ada isteri pertama, isteri kedua punya portion kan. Boleh, tak ada masalah. Maksudnya diorang campurkan balik semua tu. Sebab diorang ada hak dekat situ. Itu tak ada masalah. Walaupun sebab selagi ada nama isteri, nama dua-dua isteri ni, tak ada masalah. Itu memang dia punya pembahagian dia macam tu. Diorang tetap ada hak dekat situ. Cuma cara pembahagian tu kena betul-betul. Sebab bila anak ramai ni macam-macam hal juga. Kena. Kalau nak buat permohonan ke pusaka kecil, semua kena. 9 orang, 9 semua. IC pula tu bukan boleh main-main kopi macam tu je. Dia kena betul-betul jelas. Depan A4 paper tu, depan belakang. Setiap 9 orang. Termasuklah geran. Kalau ada tanah, ada 3-4 ekar, semua kena buat. Buat carian lagi. Kena photostat lagi. Lepas tu kereta lagi, tanah lagi, simpanan lagi. Dia ada cara. Nantilah satu masa besok kalau ada tu, kalau ada projektor, sini ada projektor Abang Mi? Boleh nanti saya terangkan, saya bawa laptop ke, cara buat permohonan tu tuan-tuan. Dia tak ada lagi tulis tangan, tak ada. Dia semua buat online. Sekarang ni 2024 nanti dia dah tukar sistem baru lagi. Dia panggil MyLand. Dia tak panggil JKPTG online, tak ada dah. Dia panggil MyLand. Sistem baru. Lagi tak macam mana saya pun tak tahu lah. Dia nak tukar sistem baru pula. Dekat situ tuan-tuan kena tahu semua pemohon, semua si mati punya maklumat, semua harta yang ada. Macam tuan-tuan katakanlah meninggal, harta banyak kan. Tuan-tuan sini ada 10 biji rumah. 10 tu kena key in. Sebab itu jangan beli rumah banyak-banyak sangat. Gurau kan. Apa pula ustaz, saya ada duit, suka hati saya lah kan. Semua 10 tu tanah tu semua ada. Hak bilik kena ni, geran apa, SSD ke, geran mukim ke. Lepas tu lot tanah mukim mana, Mukim Ampang, Ulu Langat, tanah di Melaka, semua kena key in. Sebab semua tu saya yang buat tuan-tuan. Itu saya tahu. Saya yang buat benda tu. Ada orang penceramah, dia penceramah aja tapi dia tak buat. Dia nak membohong pun dia boleh membohong. Saya tahu benda tu. Sebab saya yang buat. Saya pergi sendiri pejabat tanah, saya buat carian apa semua. Kerenah di pejabat tanah, lagi satu hal. Tuan-tuan tak nak cerita sini kan, kena pula kurang kan. Macam-macam. Benda tu sebenarnya simple, tapi ya Allah, itu tak heran lah bila salah satu puncanya di situ. Puncanya jadi kelewatan, harta dibekukan. Itu salah satu daripada punca di antara ribuan punca-punca. Itu belum lagi salah. Hari itu ada satu salah ada arwah ni ada amanah saham. Pusaka kecil yang type salah, yang jadi mangsa tu waris. Bila pergi bawa surat kuasa tu kepada amanah saham tu, dekat Jalan Tun Razak, tuan-tuan tahu kan, ada satu yang besar Pemuda Nasional tu. Dia reject sebab apa? Sebab nama tu salah. Sepatutnya dalam surat kuasa tu patutnya tulis Amanah Saham Bumi Putra, tapi di situ dia tulis Amanah Saham Berhad. Pergi ke diorang punya cekadak, diorang tolak macam tu. Saya pun bertekak juga di situ. Benda kecil kan, betul tak? Benda kecil. Memang nama arwah memang sasar dekat situ. Cuma nama yang pusaka kecil pun salah. Bukannya arwah punya salah, bukannya waris-warisnya. Sebab benda tu memang saya yang buat. Jadi dia suruh juga pergi ke pusaka kecil. Pusaka kecil bukan dekat KL. Pusaka kecil tu dulu di Bangi non. Sebab rumah dia dalam kawasan Ampang, dalam kawasan Selangor. Saya pergi dapatkan balik cop. Surat kuasa tu ada 5 keping. Pergi balik sana, baru diorang terima. Benda-benda remeh-temeh ni kadang-kadang menyusahkan orang. Yang salah bukan siapa. Saya pergi ke pusaka kecil, dia kata, itu pun kita ikut apa yang ni. Saya pun tak tahu mana betul, sana betul sini. Yang jadi masa, kita lah. Nah, benda-benda ni tuan-tuan kena betul-betul. Kadang-kadang yang remeh-remeh ni, benda-benda ni tak perlu menyusahkan orang.
Kita kena fikir tu, harta 90 bilion dibekukan. Tanah, rumah, satu Malaysia ni tuan-tuan. Dan tak boleh ni usahakan. Tuan-tuan tengok dekat mana-mana lah. Tanah nak diusahakan tak boleh. Tanah banyak tuan. Beratus-ratus hektar. Tapi tak dapat diusahakan sebab kadang-kadang punca ni daripada benda-benda yang remeh-temeh ni. Itu belum masuk lagi waris bergaduh. Nak buat permohonan. Tuan-tuan tahu tak nak buat permohonan ke pusat kecil? Tahu? Ada orang pernah buat? Tuan-tuan pernah buat? Mungkin ada kadang jemaah pernah buat ya. Cuba buat sekali. Tengok tak pitam situ juga. Bila pergi bank kata, puan, tak boleh puan. Saya tahu duit arwah memang ada 400,000 dalam bank ni memang dia ada. Tapi saya tak boleh keluarkan. Kenapa pula encik tak boleh? Itu duit suami saya lah encik. Bertekak dengan bank tu. Bank tu memang kena basuh lah dengan isteri ni. Ini suami saya punya duit. Bank kata tak boleh puan, dia ada prosedur dia. Puan kena dapat surat kuasa. Apa surat kuasa? Saya dah berkuasa dekat sini. Alhamdulillah. Jam lah. Tadi tak tahu proses tu, kena dapatkan surat kuasa, surat mentadbir. Macam mana nak buat ni? Marah bank tu. Tadi mula komen, macam mana nak buat ni cik? Terangkan macam ni puan kena pergi buat permohonan online dulu. Masuk, puan ada laptop. Laptop apa jadahnya? Laptop pun tak ada. Apa nak buat kan? Macam tuan-tuan mungkinlah ada laptop. Isteri, diorang ada tak laptop? Diorang ada tak info ni? Mana ada? Bukan tahu pun nak key in. Kita ni mungkinlah boleh redah sikit, buka sepek mata kalau tak nampak. Itu. Tapi isteri dalam keadaan depres, apa yang dia boleh buat? Ini anak ada 6 orang ni, nak bela ni. Duit nak pakai, mana dia nak korek duit? Nak keluarkan duit dalam bank ada 500,000, duit suami aku pun tak boleh. Tuan-tuan kena fikir. Sebab itu bila ada keadaan jiran kita, adik-beradik kita macam ni, tuan-tuan pergi. Sekali lagi saya tanya, apa yang boleh dapat duit dengan mudah selepas kematian? Ingat lagi? Nak pergi bank tak dapat. Setahun 2 tahun baru boleh buat. Okey, bagus tuan. Tabung haji salah satu daripada ni. Itu pun kalau arwah ni ada simpan tabung haji. Katakanlah, bagus tuan punya soalan. Katakanlah kita ingat, kita tanya dia, puan, katakanlah makcik, pakcik dulu ada tabung haji tak? Oh ada. Dulu dia masa pergi haji dulu dia keluarkan sikit je. Ada lebih kurang 100,000. Pergi kejar ke tabung haji. Bawa suami ni. Ada. So bawa surat mati. Tapi syaratnya penama itu mesti isteri punya nama. So isteri boleh keluar tak bawa surat mati? Boleh, sekejap je. Dan seminggu tu lebih kurang tak sampai pun. So dia akan transfer kepada isteri ni. Kan kemudah tu. Perlu surat kuasa? Tak perlu. Syarat kena ada penama. Ini duit yang dapat segera. Tuan-tuan kena tahu. Ini nak tanggung anak ni. So lega lah dia dapat 50,000 dalam in between tu, dia dalam proses kita nak keluarkan duit daripada bank. Lagi apa? Selain tabung haji? Betul sangat tuan. KWSP. Syaratnya juga penama. Tapi ramai juga orang Islam tak buat penama. Lagilah jam. Bila tak ada penama, boleh tak keluar duit? Walaupun itu duit simpanan suami aku dekat nak 1 juta. Bila suami tak ubah penama langsung, isteri tak boleh nak keluar. Dia kena buat permohonan ke mendapatkan CJ Faraid dekat mahkamah syariah. Itu lagi susah juga. Sebab itu kita kena tanya dia, puan, makcik ada tak? Suami ada KWSP? Oh ada. Memang dia simpan KWSP. Dia dulu kerja dekat CEO syarikat swasta tu. Pergi kejar KWSP. Cek tengok memang ada 1 juta. Isteri dalam keadaan kemurungan terus baik. Bangun terus baik tegak dia. Dapat 1 juta. Tabung KWSP kata, okey makcik, tak apa, jangan risau. Dalam tempoh 3-4 hari ni saya transferkan kepada akaun makcik. Mudah tak? Mudah. Dia nak nanggung anak dia, lega. Duit ada 1 juta dalam tangan. Itu kalau mereka ada duit KWSP. Kalau tak ada, tuan-tuan kena fikir. Tabung haji pun tak ada.
Mana dia nak pergi minta? Mintalah kepada orang surau. Kalau ada orang surau nak bagi sumbangan. Tapi berapa lama bertahan? Anak ramai ni. Benda-benda ni tuan-tuan kena fikir. Sebab itu tuan-tuan bila keadaan macam ni, tuan-tuan yang ada ilmu ni bantu. Dalam keadaan isteri ni stres, depres, tak boleh nak fikir lah. Tak tahu KWSP semua pakat tak tahu. Tuan-tuan kena terangkan kat dia macam ni puan. Kita pergi besok ke KWSP, bawa surat meninggal, surat mati arwah, nanti kita keluarkan duit. Itu cara dia. Boleh? Sebut sedikit insyaAllah. Ada soalan lain? Cukup lah kot Ya, mudah-mudahan sebut sedikit. Okay, boleh tak ada soalan mudah-mudahan. Jadi insyaAllah ada beberapa lagi golongan yang saya akan terangkan. Contohnya saudara lelaki, adik-beradik, anak saudara, bapa saudara, sepupu, semua tu ada dalam tu. Okay, mudah-mudahan saya minta maaf ambil masa ataupun ada perkataan saya yang tidak menyenangkan, saya minta maaf. Ini kelemahan saya lah. Ya, mudah-mudahan Allah SWT permudahkan urusan pusaka kita insyaAllah. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.